Alhamdulillah, segala puji milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Selawat dan salam ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selawat dan salam ke atas keluarga baginda serta para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Muslimin muslimat, mudah-mudahan kita menjadi orang yang beriman dan orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kerana sebaik-baik bekalan itu adalah takwa kepadanya. Jadi kita sambung pada malam ini dalam surah Hud. Pada firman Allah Ta'ala, wa ila Samud aqahum salihah. Jadi kita masih lagi di dalam ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana Allah Subhanahu wa ta'ala menceritakan tentang rasul-rasul yang mana Allah Ta'ala lantik mereka itu untuk mereka itu berdakwah kepada kaum mereka. Jadi pada pengajian yang lepas kita telah membaca kisah kaum Nabi Nuh dan kaum Ad. Jadi ayat pada malam ini ialah tentang kaum Samud, bangsa Samud, yang mana Allah Subhanahu wa ta'ala mengutuskan kepada mereka seorang Nabi yang nama dia Saleh. Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa ila Samud aqahum salihah, dan telah kami suruh kepada kaum Samud itu Nabi Saleh. Jadi suatu bangsa, suatu kaum yang nama dia Samud. Dan Samud ini yang mana Allah Ta'ala kirim kepada mereka seorang Nabi yang nama dia Saleh. Dan Nabi Saleh ini merupakan seorang Nabi dan juga Rasul yang Allah Subhanahu wa ta'ala utuskan kepada kaum Samud. Samud ini dia, kalau kita tengok dalam kitab sejarah, dia berada di satu kampung, satu qaryah nama dia Al-Hijr. Al-Hijr ini di antara Syam dan juga Madinah. Syam sekarang ni, kalau sekarang ni Syria ataupun dia termasuk Syria, Jordan, Iraq, kalau tak silap. Tiga negara ni dulu nama dia Syam. Apabila berlaku penjajahan Inggris ke Perancis ke wilayah Jazirah Arab, maka penjajah dia membuat sekat-sekat. Ini negara ni nama dia Syam. Jadi Al-Hijr ini satu kampung, satu qaryah, ataupun satu daerah di antara Syam dan juga Al-Madinah Munawwarah. Jadi dia berada di timur Semenanjung Arab, di timur Semenanjung Arab Saudi. Ini satu kampung yang mana Allah Subhanahu wa ta'ala kirimkan seorang Nabi dan juga Rasul nama dia Saleh. Cumanya dekat orang Melayu saja Allah Ta'ala tak kirim Rasul. Allah Ta'ala kirim Rasul ini kepada orang Arab ataupun kepada golongan Bani Israel. Orang-orang Melayu Allah Ta'ala tak utus Nabi dan juga Rasul. Jadi orang-orang Melayu ni hanya diutuskan pendakwah saja. Si pendakwah datang, pedagang Arab, pendakwah datang ke Melaka, masuk tanah Melayu, berdakwah kepada orang Melayu. Apabila Sultan Tepo dulu yang disebut sebagai Parameswara memeluk Islam, habis semua rakyat Melaka pun masuk Islam. Bila raja masuk Islam, Sultan masuk Islam, maka masuk Islam semua.
Jadi kita ni orang Melayu ni padan dengan pendakwah saja. Sebab ini kemungkinan orang Melayu ni dia mudah terima apa saja. Apa saja yang datang dia mudah terima. Benda yang pelik-pelik lagi mudah terima. Main tak kira orang tu dia jual benda-benda keramat sikit, saya habis semua. Dia jual benda yang ajaib, jual benda yang kita tak pernah tengok, yang pelik-pelik dan sebagainya. Lepas tu baru timbullah suatu cakap dia ini keramat, dia ini hebat, dia ini macam-macam. Sebab tu orang Melayu ni dia mudah terima. Jadi maknanya Allah Ta'ala mengutuskan Nabi Saleh ini untuk kaum Samud. Jadi Allah di antara ingredient ataupun di antara isi kandung Al-Quran ini, di antaranya ialah Allah Ta'ala memaparkan kisah Nabi diutuskan kepada kaum tertentu, sama ada kaumnya sendiri ataupun kaum yang lain, bangsanya sendiri ataupun bangsa yang lain. Tetapi kebanyakan Rasul ini diutuskan kepada bangsa dia sendiri, kepada kaum dia sendiri. Senang nak cakap dan sebagainya. Jadi ini di antara isi kandung Al-Quran, di mana segala rasul-rasul yang dilantik sejak daripada Nabi Adam alaihi salam sehinggalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam disebut di dalam Al-Quran, kerana sebagai rujukan kepada kita, sebagai rujukan kepada kita, sebagai tatapan kepada kita bagaimana kita nak menghadapi perkara itu. Bagaimana orang-orang kampung Al-Hijr ini menerima seruan Nabi Saleh. Bagaimana kaum Samud ini menerima seruan Nabi Saleh. Bagaimana masyarakat Arab menerima seruan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan bagaimana umat-umat yang lain menerima seruan nabi-nabi yang diutuskan kepada mereka. Bagaimana orang kampung itu menerima, itu adalah rujukan kita. Bagaimana mereka menerima, apa kesan mereka menerima ajaran nabi mereka. Ada juga orang kampung yang menolak ajaran nabi mereka, apa kesan penolakan daripada itu. Ini menjadi bahan rujukan kita supaya kita tak semacam orang-orang kampung yang menolak ajaran nabi-nabi mereka. Kerana kesannya sangat besar, kerana kesannya sampai ke akhirat, kerana kesannya membawa satu malapetaka kepada kita dalam penghidupan di akhirat kelak. Kerana kita ini hidup 2 kali dan mati 2 kali saja, tidak lebih daripada itu. Allah Ta'ala peruntukkan kepada kita ni hidup 2 kali, mati 2 kali. Wa kaifa takfuruna billah wa kuntum amwata summa ahyakum summa yumitukum summa yuhyikum summa ilaihi turja'un, dalam surah Al-Baqarah. Bagaimana manusia ini boleh menjadi kufur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sedangkan dia pada mulanya mati. Wa kuntum amwata, kamu ini adalah mati. Fa ahyakum, kemudian ia menghidupkan kamu, yakni Allah. Allah Ta'ala menghidupkan kamu. Summa yumitukum, kemudian Allah Ta'ala mematikan kamu semula. Summa yuhyikum, kemudian Allah Ta'ala menghidupkan kita semula. Wa ilaihi turja'un, kepada Allah kita akan kembali semula. Jadi mula-mula kita mati, sebelum kita wujud, sebelum kita ada di atas muka bumi, kita mati. Sebelum kita dilahirkan ke atas muka bumi, Allah Ta'ala kata kamu mati. Wa kuntum amwatan, kamu mati.
Fa'ahyakum, kemudian Allah Ta'ala menghidupkan. Sekarang ini kita hidup. Sekarang ini kita sudah menghadapi kematian yang pertama, dan kita telah pun menghadapi penghidupan yang pertama. Kematian yang pertama dah selesai, kehidupan yang pertama pun dah selesai. Sebab Allah Ta'ala kata kamu hidup 2 kali, mati 2 kali. Tapi dia punya pusingan mati dulu. Mati hidup, mati hidup. Tak, bukan hidup mati. Kalau hidup mati, hidup mati Islam. Lepas tu mati tak ada apa. Tapi masalahnya pusingannya bermula dengan mati. Allah Ta'ala sebut mati dulu. Mati hidup, mati hidup. Lepas hidup yang kedua tak mati-mati lah. Ada di antara kita yang telah pun mendapat kematian yang kedua. Penghidupan yang kedua belum lagi. Jadi apabila kita hidup kali yang kedua dan kita dah tak mati-mati lagi lah. Sampai bila? Sampai bila-bila tak mati. Jadi kisah orang-orang kampung menerima ajaran Nabi mereka mesti menjadi satu rojokan asas dalam kehidupan kita, supaya kita boleh dapat beza di antara mana orang-orang kampung yang menerima ajaran Nabi mereka dan yang menolak ajaran Nabi mereka. Kenapa? Sebab kita akan hidup kekal untuk penghidupan yang kedua kalinya. Kita tak mati lah. Jadi kalau ini kita tak terjadikan bahan rojokan, maknanya kita akan hidup tak tahu arah ke mana. Kita hidup ini berlandaskan apa? Kita hidup di atas muka bumi ini di atas apa dan sebagainya. Itu yang penting. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala menyebut banyak kisah yang kita akan lalui selepas ini Nabi-Nabi yang lain, bagaimana penerimaan dan penolakan terhadap ajaran-ajaran yang dibawa oleh Nabi-Nabi mereka. Qala ya qaumi, maka kata Nabi Saleh kepada kaum aku. Nabi Saleh ceramah yang pertama selepas daripada pelantikan dia menjadi rasul. Ceramah yang pertama, kuliah yang pertama. Apa ceramah dan kuliah yang pertama? U'budullaha ma lakum min ilahin ghairuh. Sembah oleh kamu akan Allah Ta'ala. Saja tiada bagi kamu itu Tuhan lain daripada Allah Ta'ala. Yang pertama sekali, Nabi Saleh ceramahnya adalah suruh menyembah Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Yang pertama sekali ceramah Nabi Saleh ini suruh kaum dia ataupun orang kampung dia menjadi hamba Tuhan, menjadi hamba kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Bukan menjadi Tuhan, menjadi hamba. Ataupun dalam bahasa yang lain menjadi kuli. Menjadi kuli pada Allah, menjadi hamba. Kita boleh faham apa maksud hamba ini. Kalau seseorang itu dia ada hamba. Kalau kita di rumah ni, kalau kita ada tukang gaji dia bukan hamba. Tukang gaji ni orang yang bekerja di rumah kita hamba. Sama ada orang Indonesia ke, orang Malaysia ke, orang apa sekalipun, dia bekerja di rumah kita. Yang tu dia bekerja, dia bukan hamba. Bila dia bekerja, dia kena ikut apa kita kata. Lebih-lebih lagi lah hamba. Hamba ni taraf dia lain sikit daripada kita orang biasa. Hamba abdi. Jadi kalau orang yang kerja rumah kita suruh dia ambil ayak, dia kena ambil. Kita suruh sapu sampah, dia kena sapu sampah. Dia suruh dia buang sampah, dia kena buang sampah.
Kita suruh masak, dia kena masak. Sebab dia bekerja di rumah kita. Dia terpaksa mengikut peraturan yang telah kita sediakan. Itu kita kata baru bekerja. Kalau kamu bekerja di rumah aku, ini cara ataupun apa yang kamu perlu buat. Tapi kalau kamu tak buat, kita suruh bantu di antara kerja cuci, kita kata cuci tingkap, tapi tingkap tak cuci, tak buang sampah, pinggan berselerak. Takkan kita nak simpan tukang gaji macam tu. Tidak-tidaknya kita bagi nasihat dulu. Duk nasihat, tengok nasihat, punya nasihat pun tak buat kerja juga. Duduk gila panggung, duduk atas sofa kita, duduk tengok TV. Kita balik, dia buat tak tahu. Nasihat dah bagi dah. Yang kedua, kita tutup marah. Sebab kita yang bagi gaji kepada dia. Kita bagi gaji berdasarkan kerja-kerja yang telah pun disuruh. Dan kita marah duk gila panggung, lengitak, duk tengok TV, ikut dan makan, ikut dan dia. Akhirnya kita tendang ke Allah. Tapi duk tak boleh lah. Tapi cari kerja lain lah. Ini dah sampai seminggu dah duduk atas sofa buat macam majikan. Duduk atas sofa buat macam bos. Duduk atas sofa buat macam tuan rumah. Mana boleh. Kamu tu pekerja aku. Kalau pekerja macam itu, hamba lebih hari. Hamba kena buat semua. Hamba ni kena buat semua. Tak ada gaji. Hak ni dia ada gaji. Kita kena bayar gaji pula dekat dia. Hamba ni tak perlu bayar gaji. Dia akan buat apa yang kita suruh. Itu hamba. Apa yang dia ada pun hak kita juga. Yang dikatakan hamba tu. Jadi ceramah yang pertama ni, Nabi Saleh kata kamu kena jadi hamba Allah. Maknanya bila jadi hamba Allah Ta'ala, apa yang Allah Ta'ala suruh, semua kena buat. Tapi cuma kita tak nampak lah Tuhan. Kita tak nampak Allah Ta'ala perintahkan kita. Kita tak nampak Allah Ta'ala buang kita. Kita tak nampak Allah Ta'ala campak laki neraka lagi. Kita tak nampak Allah Ta'ala campak dalam parit. Kita tak nampak Allah Ta'ala buat benar-benar azab kepada kita sebab tak dengar cakap Tuhan. Contohnya macam tadi, mudah saja. Jadi kalau kita buat sila panggung dengan Tuhan, Tuhan suruh sembahyang, tak sembahyang, Allah Ta'ala suruh puasa, tak puasa, Allah Ta'ala suruh buat kau tu, tak buat, macam-macam lagi benda yang Allah Ta'ala larang pergi buat. Sedangkan kamu ni hamba kepada Allah. Ini ajaran pelajaran yang pertama supaya menjadi hamba kepada Tuhan, hamba kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang pertama sekali yang perlu kita bagi pendidikan kepada anak-anak kita, dia mesti menjadi hamba kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan hamba kepada kereta. Ada setengah orang menjadi hamba pada kereta. Saya ada satu orang tua. Orang tua ni dia pesan kepada anak-anak dia. Dia kata hampa nak beli kereta boleh, hampa beli kereta. Tapi hampa yang jadi hamba kepada kereta. Hampa tu jadi hamba pada kereta. Patutnya kereta tu jadi hamba pada apa? Ini dia terbalik. Tuan tu dia jadi hamba kepada kereta. So, waktu maghrib duk lak kereta, lak kadang-kadang anak nak pergi tempuh sikit pun tak boleh. Macam-macam. Setengah orang macam-macam. Sampai pukul anak ada lagi. Sebab kereta. Biar pukul anak tak apa. Kereta. Jaga kereta. Kadang-kadang ada orang yang betul-betul jaga kereta, hak tadi telinga tu pun dia berhenti habis lantai saya. Punya nak bagi membeli.
Semayang pas mana pun tak semayang dah, duduk cuci kereta. Duduk cuci kereta. Ada satu hamba Allah Ta'ala lah. Sama ada hamba Tuhan ke hamba Tuhan lah. Tapi hamba Tuhan yang senang ke tidak, Allah Alam. Tapi dia dah meninggal dunia lah. Dia kereta dia ni 1 tahun hanya boleh berjalan tak melebihi 50 km. Lebih dia kambuh langit dalam negara kereta tak keluar. Tunggu tahun depan lah. Dia kereta apa-apa tau. Dia beli kereta tu apa kita pun tak tahu. Tidak boleh melebihi 50 km 1 tahun perjalanan. Dan dia bagi duit kepada isteri dia setiap hari hanya RM5 saja untuk belajar apa. Lebih tak ada. Maka isterinya pun mengadulah kepada salah seorang daripada guru untuk mendapat pandangan. RM5 dia bagi sehari mana dah cukup. RM5 sehari. Sayanglah RM5 sehari. Nak buat apa? Ambil daun di belakang rumah, goreng daun tu lah bagi makan. Ambil daun, ambil kayu, kulit-kulit kayu, ambil daun, ambil air sejuk, buat sayur rebus. Nak belikan penuh pun payah. Nak belikan penuh nak kena beli alat-alat masak lagi. Sampah lah, apalah. RM5 sehari. Ini terkut tahap tinggi. Tahap yang sangat tinggi. Apa yang macam tu sekali. Sebab tu ketika mana Hindun ini isteri kepada Abu Sufyan. Isteri pada Abu Sufyan. Abu Sufyan ni siapa? Bapa mentua Nabi SAW. Sebab tu kalau kita lihat dalam peristiwa peperangan Uhud, Abu Sufyan ni merupakan ketua panglima Quraisy. Lawan dengan menantu dia. Nabi SAW ketua bagi orang Islam di Madinah, berperang di Uhud. Bapa ketua lawan dengan menantu. Sebab Nabi SAW kahwin dengan anak Abu Sufyan bernama Habibah. Menantu lawan dengan bapa ketua. Tapi akhirnya Allah Ta'ala bagi hidayah kepada Abu Sufyan dan juga Hindun masuk Islam pada tahun 8 Hijrah. Jadi apabila masuk Islam, Hindun ni mak mentua Nabi SAW datang bertemu dengan Nabi SAW dan bagi tahu, ya Rasulullah, inna Abu Sufyan rajulun syahihun. Wahai Rasulullah, sesungguhnya suami aku ni seorang laki-laki yang tekun. Seorang laki-laki yang tekun. Jadi kata ulama, berdasarkan kepada kenyataan ini, kenyataan yang ini, si isteri boleh menyebut keburukan si suami apabila nak minta pandangan hukum. Si isteri ni dia boleh jumpa Tok Qadhi, dia boleh jumpa Tok Guru untuk nak minta fatwa, untuk nak minta nasihat tentang apa yang telah berlaku. Tetapi dia tidak boleh mencanangkan keburukan suami dia di tempat-tempat kerja. Tapi nak minta fatwa boleh. Dia jumpa Tok Qadhi, laki saya ni tak sembahyang, tak buat macam mana, boleh. Jadi Hindun ini datang bertemu dengan Nabi SAW dan beritahu bahawa laki dia itu rajulun syahihun, seorang
suami yang sangat tekun. La yuktini ma yakini wa waladi. Dia bagi duit belanja ni dekat aku pun tak cukup, dekat anak aku pun tak cukup. Tapi berapa yang dia bagi tak tahu lah. Tapi dekat aku pun tak cukup, dekat anak aku pun tak cukup. Qala, kata Nabi, khuzi min malihi ma yakfiki wa waladiki. Ambillah daripada hartanya apa yang mencukupi saja untuk kamu dan juga anak-anak kamu. Ambillah harta suami kamu, ambillah duit dia yang mencukupi diri kamu, yang mencukupi diri kamu dan anak-anak kamu saja. Nak lebih-lebih tak boleh. Taksiran cukup tak cukup ni kita mengikut kepada perkara-perkara yang wajib. Perkara-perkara yang wajib seperti makanan dan sebagainya. Tapi kalau nak tukar TV baru tak boleh. Hak wajib sahaja. Nak tukar gelang sakit tak boleh. Perkara-perkara yang wajib, perubatan, kesihatan, makanan, ini mesti mencukupi. Jadi kata ulama, kalau kita nak menyebut tentang aib seseorang, kalau isteri dia nak sebut aib suami dia boleh, tapi dengan syarat untuk minta hukum, untuk canangkan untuk kawan-kawan dia tak boleh. Cerita kat kawan dia lelaki kuning kedekut itu mesin dosa. Si isteri cakap di pejabat, lelaki aku ni teruk nak memperi, dosa. Dia tak boleh cakap apa tentang suami dia. Untuk minta hukum boleh. Itu kadang-kadang suami I ni macam-macam, dosa tak pasal-pasal. Sebab tu kita sebut hal itu bagaimana berlaku zaman Nabi Ibrahim dulu. Ya, Nabi Ibrahim datang ke rumah menantu dia, itu anak dia nama Ismail. Macam-macam dia cerita. Ismail ni hidup dengan dia ni susah. Hidup dengan Ismail ni susah. Jadi Nabi Ibrahim dengar menantu dia duk cerita pasal anak dia. Dia tak tahu Ismail lebih susah lagi daripada sebelum tu. Ismail ni hidup dengan dia susah. Nak makan pun susah, dan macam-macam susah. Cerita. Lah sekali Nabi Ibrahim kan, esok bila suami kamu balik, suruh tukar tiang isteri baru. Tiang isteri ni tak apa nak elok. Suruh tukar bini lain. Jadi yang pertama sekali adalah ceramah Nabi Saleh ini ialah untuk menjadi hamba Tuhan. Jadi kita macam mana pun, kita ni macam mana sekalipun kena berusaha menjadi hamba Allah sebelum kita mati. Ini pengajaran ayat ni, ceramah yang pertama daripada Nabi Saleh dan juga Nabi-Nabi yang lain. Daripada Nabi Adam sampailah Nabi Muhammad, ayat yang pertama, benda yang pertama sekali adalah sembah Allah. Maknanya kita menjadi hamba kepada Tuhan, hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab tu kita disuruh ulang surah Al-Fatihah. Tiap-tiap hari sembahyang kena ulang surah Fatihah. Kalau tak ulang, pada sembahyang kita batal. Dan sunat pun kena ulang Fatihah. Kenapa kena ulang Fatihah? Sebab ayat yang kedua, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Rabb itu di antara maknanya ada tiga yang besar-besar. Rabb yang pertama maknanya adalah pencipta. Segala puji bagi Allah Tuhan yang mencipta seluruh alam. Kita puji ini adalah Tuhan yang mencipta. Bila Tuhan yang mencipta, kita siapa? Kita yang dicipta. Kita ni kena cipta. Kemudian di
Di antara maknanya lagi ialah Rabb ini adalah pemilik. Segala puji bagi Allah Tuhan, pemilik sekalian alam. Allah Ta'ala ni, alam ni dia punya. Kita ni siapa? Kita benda yang dimiliki. Macam cawan ni kita punya. Suka kita nak buat ke mana pun. Sebab cawan ni kita yang miliki. Kita juga Tuhan. Kita ni barang milikkan Allah. Suka Allah Ta'ala nak buat kita lagu mana? Allah Ta'ala suruh lagu ni. Sebab kita ni milik dia. Allah Ta'ala ni pemilik. Kita ni milik. Kita ni barang milikkan Tuhan. Kemudian yang ketiga, makna ketiga yang besar adalah pentadbir. Segala puji bagi Allah Tuhan yang mentadbir seluruh alam. Kita ni siapa? Yang ditadbir. Lepas tu tak boleh buat pandai sendiri-sendiri. Kita duduk atas muka bumi, walaupun kita seorang Perdana Menteri sekalipun, kita tak boleh mentadbir suka hati. Kena ikut pentadbiran Tuhan. Cara Allah Ta'ala suruh kita takbir macam mana, sebab kita tu sendiri adalah yang ditakbir oleh Tuhan. Allah Ta'ala pentakbir hakiki. Sebab tu diulang ayat ni tiap-tiap hari supaya kita kenal diri kita ni siapa. Kita ni adalah yang kena cipta, kita ni yang dimiliki, barang milikkan, dan kita ni adalah yang ditakbir. Apabila kita ditakbir ni, kita tak boleh buat apa-apa. Kita kena ikut, sebab kita ni hamba. Hamba kepada Allah, kita ditakbir oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Ta'ala kata ke kanan, ke kananlah kita. Ke kirilah kita. Pergi jalan teruslah kita. Kita tak boleh Allah Ta'ala suruh ke kanan, kita tak pergi gontak belakang. Sebab kita ditakbir. Sebab tu diulang surah Fatihah ni tiap-tiap kali sembahyang supaya faham kita ni siapa. Siapa diri kita yang sebenarnya, dan siapa kita dengan Tuhan. Kadang-kadang orang baca Fatihah ni alhamdulillah, baca banyak kali kan dia faham pun tidak. Sebab tu dia tak ikut apa yang Allah Ta'ala suruh. Ini tiga benda dasar yang penting dalam kataan Rabbil Alamin, supaya kita faham siapa diri Tuhan dan siapa diri kita. Siapa dia Allah? Allah ni pencipta, kita kena cipta. Allah Ta'ala ni pemilik, kita barang milikkan Tuhan. Allah Ta'ala mentadbir kita, kita kena takbir. Allah Ta'ala kata kat bulan, pusingan kamu macam ni, naik-naik, itu pentadbiran Tuhan. Matahari juga begini dan sebagainya. Termasuklah kita sebagai manusia. Jadi tak dapat tidak, kita ini mestilah berusaha menjadi hamba Allah Subhanahu wa ta'ala sebelum kita mati. Itu pengajaran yang pertama. Isi ceramah Nabi Saleh yang kedua, huwa ansha'akum minal ardh. Dialah Tuhan yang telah menjadi, ia Allah akan kamu daripada bumi, daripada tanah, erti Adam bapa kamu. Setelah Nabi Saleh bagi ceramah kata kamu ni kena jadi hamba Tuhan, yang kedua kamu ni daripada tanah. Bila daripada tanah ni, kita ni hari-hari pijak tanah. Tak pergi berjalan pijak tanah. Tanah tak duduk atas kepala kita, duduk bawah. Maksudnya kamu ni adalah daripada tanah hak kamu pijak. Maknanya janganlah jadi orang sombong. Kamu ni dicipta daripada tanah. Sebab Nabi Adam ni dibuat daripada tanah. Hak mana barang yang kamu pijak, itulah kamu dicipta. Kalau kita tengok manusia ni, kalau tak ada tanah, dia memang tak boleh membesar. Tanah tak ada, kita tak boleh hidup. Kalau tak ada tanah, memang kita tak boleh hidup.
Sebab kita akan makan makanan, kita akan makan. Pokok biasanya tumbuh daripada tanah. Pokok padi mesti ada tanah. Ayam ini dia mesti ada tanah. Baru dia kemas ayam ini, dia ada tanah. Kalau tak ada tanah, susah. Ikan ini, makanan ikan ini adalah pokok ataupun apa-apa yang tumbuh daripada tanah. Kalau ikan kita bolang-bolang, tak dia boleh mati kalau dia tak makan. Tapi kalau ikan keli, ikan apa duduk dalam di dalam kolam tapi yang bertanah, dia boleh makan apa tumbuhan yang keluar daripada tanah. Rumah nak buat pun kena ada tanah. Tak ada tanah, susah nak buat rumah. Mana ada orang buat atas ni rumah. Kalau dia buat atas pokok pun, pokok duduk kat tanah. Semua proses manusia ni daripada tanah. Ikan main daripada lembu, kita nak makan lembu. Lembu ni dia makan rumput. Besarnya lembu ni sebab ada rumput. Rumput ini tumbuh daripada tanah. Kalau tanah tak ada, rumput pun tak ada, lembu pun tak boleh hidup. Kita tak boleh makan lembu. Kita tak boleh makan kambing, tak boleh makan kerbau, unta dan sebagainya. Mesti ada tanah. Ikan juga mesti ada tanah. Ayam mesti ada tanah. Cacing ni duduk dalam tanah. Padi pun datang daripada tanah. Dan macam-macam. Jadi sama ada kita ini pada asal kejadian Nabi Adam daripada tanah, dan pembesaran kita juga mesti dia berpunca daripada tanah. Tak ada tanah, kita pun tak boleh nak besar. Jadi ceramah Nabi Saleh apa isi kandungannya yang apa? Yang kedua ini, kamu ni asal daripada tanah, dan tanah ni sifat dia kita pijak. Ada manusia ini dia tak boleh ego, dia tak boleh sombong, dia tak boleh besar diri, dia tidak boleh bangga diri. Itu semua merupakan sifat-sifat ataupun kita anggap dia merupakan virus yang boleh merosakkan sistem dalaman badan kita. Orang yang sombong, orang yang ego, orang yang takabur, bahasa Arab panggil takabur, orang yang bangga diri, ini semua penyakit-penyakit yang boleh merosakkan sistem dalaman hati kita, boleh rosak. Bila hati kita rosak, semua anggota rosak sekali. Bila hati ada hasad dengki ni, dia rosak apa? Dia kepala ke kaki. Kalau hati kita dah rosak, habis. Kepala pun rosak, pemikiran pun rosak, tangan pun rosak, kaki pun rosak, hati pun semua habis rosak. Bila virus ini menyerang, sebab itu apabila kita boleh mengisafi tentang diri kejadian kita pun dah sudah untuk membuatkan kita rasa rendah diri dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ataupun orang kata manusia sekarang ni dijadikan daripada air mani. Cuba air mani kita letak dekat ni satu. Air apa tu? Air mani. Siapa tak ni apa? Pakat darah siapa letak. Sedangkan air mani itulah dia dicipta. Dia pun rasa hina air mani duduk dalam tu. Kadang-kadang marah sebab apa letak kat situ. Ataupun tengah kita duduk makan, orang letak semangkuk air mani. Tak sah. Siapa suruh apa letak tahu. Sebab apa kita tak muliakan dia letak di sisi makanan kita? Kenapa kita tak letakkan dia dalam sisi air sebagai memuliakan dia? Sehingga isteri kita kena marah. Ataupun siapa yang letak kena marah. Siapa letak air mani dalam sisi air? Kepada apa? Kita rasa marah, kita rasa terhina. Sebab apa? Sebab air mani itulah yang mencipta manusia. Jadi manusia ni bila dia kembali balik kejadian asal dia,
dia sama ada dijadikan daripada tanah tempat kita duduk pijak, ataupun daripada air mani yang hina, yang kita pun tak suka dengan dia, yang letak pun kita tak mau main letak, sesuatu yang dia pun tak main letak, semua orang tak mau. Itulah asal kejadian manusia. Jadi di sini Allah Ta'ala nak bagi tahu kepada kita, jangan lawan hukum Tuhan, jangan melawan hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu isi ceramah Nabi Saleh yang kedua. Ceramah Nabi Saleh yang ketiga, wasta'marakum fiha, dan meramai ia akan kamu pada di dalamnya bumi. Erti jadi manusia duduk pada bumi, meramaikan. Jadi Allah Ta'ala cipta bumi ini untuk manusia tinggal di bumi. Wasta'mara fiha. Jadi Allah Ta'ala buat bumi untuk manusia hidup di atas muka bumi. Jadi Allah Ta'ala tak buat planet-planet lain untuk manusia tinggal. Planet bumi saja. Matahari manusia tak boleh tinggal lah, bakar habis. Bulan pun manusia tak boleh tinggal. Tak ada boleh siapa nak pergi buat rumah atas bulan. Sebab dalam planet ini, kalau ahli saintis, dia akan mengkaji ada air dan oksigen untuk manusia hidup. Di atas bulan ni memang tak ada air, memang tak ada oksigen. Macam mana nak hidup atas bulan? Kena bawa oksigen di atas. Waktu habis turun pula. Udara pun tidak ada. Di atas bulan ni tak ada udara. Sebab Allah Ta'ala tidak merancang bulan ni untuk nak menjadi tempat manusia menghuni di atas bulan. Dan juga manusia dan ahli-ahli sains buat kajian di planet Zora, di planet Mars, Mustari sekarang ni hantar pi robot-robot untuk nak mengkaji ada tak manusia di sana. Sebab memang Allah Ta'ala tidak merancang untuk manusia tinggal di planet-planet yang lain daripada bumi. Hanya di bumi sahaja. Di bumi sahaja tempat tinggal manusia. Di planet-planet yang lain Allah Ta'ala tidak menyebut. Ini daripada Al-Quran. Al-Quran menyebut manusia tinggal di bumi. Mana ada orang boleh buat rumah di lain daripada bumi? Macam mana dia hidup di atas muka bumi? Macam mana dia hidup di bumi ni? Macam tu dia buat rumah di planet lain tak ada. Habis buat pindah ke bulan tu duduk pakai anel oksigen. Model oksigen macam-macam lagi lah. Sebab tu kata ulama ni walaupun dia tidak belajar sains, tapi dia belajar Quran. Quran ni dia tak canggah dengan sains. Kalaulah manusia ni duduk di atas bulan, dia buka hak dia punya tu, hak apa nama peralatan angkasawan, dia boleh hidup beberapa saat je. Tapi kalau dia anggota dia sebahagian di bulan tu kena cahaya matahari, sebahagian lagi tak kena cahaya matahari, tak kena cahaya matahari tu habis di bulan. Yang tak kena cahaya matahari itu buku. Ada juga planet-planet kalau kurang jarak dia sikit, maka bumi ini dia akan jadi beku. Itu dia punya putaran-putaran tertentu. Sebab itu Allah Ta'ala tidak merancang untuk planet-planet yang lain sebagai tempat manusia hidup. Yang diplankan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk manusia tinggal adalah di bumi. Sebab tu Allah Ta'ala menyebut wasta'mara fiha, maka kami meramaikan manusia ini di atas muka bumi. Allah Ta'ala membuat satu tempat untuk manusia hidup hanya di bumi saja. Kalau di lain memang Allah Ta'ala tak buat. Kalau kamu nak pergi duduk juga, bawa oksigen naik sendiri. Bawa oksigen naik sendiri, bawa air naik sendiri, bawa makanan naik sendiri. Binatang pun tak boleh hidup, kena bawa naik sendiri.
Jenuh awak nak curi. Jadi yang kedua ini, Nabi Saleh berkata, bumi ini merupakan tempat di mana Allah Ta'ala suruh kamu duduk dengan mengikut peraturan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sebab itu apabila ada seorang datang kepada seorang ulama sufi yang bernama Ibrahim bin Adham, dan orang ini berkata, boleh ke tidak saya melanggar perintah Tuhan? Boleh ke tidak saya ni tak mau ikut cakap Tuhan, ikut suka saya nak buat apa saja? Kata Ibrahim bin Adham, boleh, tapi 4 perkara syarat. Bila kamu boleh buat 4 perkara ni, buatlah suka hati. Boleh buat 4 perkara ni ikut suka hati lah, tak buat apa pun. Yang pertamanya, buat bumi baru. Buat bumi lain. Siapa boleh buat bumi lain? Buat rumah pun tak boleh. Buat rumah pun bahan mentah yang Allah Ta'ala siapkan. Dia cuma proses buat rumah saja. Dia bukan boleh buat air, dia bukan boleh buat simen, dia bukan boleh buat tanah. Allah Ta'ala juga buat. Tapi cuma cakap bahasa kita, siapa buat rumah? Pak Cik Hassan tu lah buat rumah. Dia bukan buat rumah, dia memproseskan bahan yang Allah Ta'ala dah siapkan. Kalau dia nak buat, tak boleh. Jadi kata Ibrahim bin Adham, yang pertama mesti kamu buat bumi baru. Buat bumi baru, tak apa pun tak boleh buat. Yang kedua, kamu buat makanan minuman sendiri. Jangan ambil makanan minuman yang Allah Ta'ala buat sendiri. Siapa boleh buat makanan sendiri? Siapa boleh buat minuman sendiri? Hujan turun, siapa boleh buat? Siapa pun tak boleh buat. Air, siapa pun tak boleh buat. Yang ketiga, kata Ibrahim bin Adham, ketika malaikat Israel datang nak mencabut nyawa kamu, kamu boleh tentang dia. Ketika malaikat Israel nak cabut nyawa, kamu boleh halang dia. Siapa boleh halang malaikat Israel? Ketika mana kamu nak dimasukkan ke dalam neraka, kamu boleh halang balik Zabaniyah. Malaikat Zabaniyah. Kalau boleh laksanakan 4 perkara ini, buatlah hati kamu. Guru silat mana boleh tahan malaikat Israel? Sekolah dan taekwondo paling tinggi sekali, tahap tinggi taekwondo, boleh taekwondo dengan malaikat Israel? Mana boleh. Maha guru yang tinggi sekali ilmu persilatan pun nak boleh halang balik Israel dan juga balik Zabaniyah, tak mampu halang. Jadi kalau 4 perkara ni kamu tak boleh buat, kamu kena jadi hamba Tuhan. Kamu kena jadi hamba kepada Allah. Kamu tak boleh buat suka hati kamu. Duk atas muka bumi nak buat suka hati. Mana aku suka aku buat, mana aku tak suka aku tak mau buat. Sebab kita ni adalah barang milikan Tuhan. Kita ni adalah yang ditakbir oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kena ikut takbiran yang telah disusun atur oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi bumi ini merupakan tempat tinggal manusia yang Allah Ta'ala buat. Saya ingat satu perbualan di antara orang Hindu dengan satu ustaz. Seorang ustaz tu saja you punya Tuhan dekat mana? Dia kata banyak ustaz. Tuhan dia banyak ustaz. Dia punya Tuhan duduk di mana?
Dia punya Tuhan banyak besar tu duduk di mana? Jawab. Nama seorang Hindu tu duduk di atas bukit. Duduk di atas bukit. Jadi itu bukit lebih besar daripada dia punya Tuhan. Itu bukit lebih besar daripada dia punya Tuhan. Sebab dia punya Tuhan yang besar, tapi dia duduk atas bukit. Ada bukit tu kuat, boleh menahan besarnya Tuhan tu. Bukit itu besar daripada Tuhan. Ada bumi ni Allah Ta'ala yang buat. Dia macam-macam macam berlaku satu kisah di Selangor dulu. Hindu juga. Apa nama, kebetulan rumah ustaz tu depan rumah dia tu ada jalan, depan ada pokok ustaz. Jadi Hindu ni pun kata, Hindu ni pun dia memang dia buat apa nama, dia buat rumah Tuhan tu lah. Dia pacak semua nak buat rumah Tuhan dan pokok ustaz. Ustaz dia keluar tengok apa 3-4 orang Hindu memang buat tambah pun. Itu Ustaz tu tadi mau buat apa? Dia kata malam kita ada mimpi kita punya Tuhan, tu buat pokok dekat ini pokok ustaz. Oh macam tu tak? Tak apa, you buat lah. You buat. Esok pula ustaz tu pergi buang habis, buang tantah habis, semua buang habis sikit. Lepas tu Hindu tu main pula. Dia kata, you buang-buang benda-benda rumah Tuhan lah. Malam saya mimpi Tuhan saya tu buang semua, saya buang. Mimpi. Dia Tuhan dia semua buat rumah Tuhan. Yang ustaz dia kata Tuhan dia semua buang semua. Jadi hujah mimpi dengan mimpi susah nak buat mahkamah. Hak ni dia kata mimpi, ustaz dia pun kata mimpi. Dia pun kata mimpi, ustaz dia pun kata mimpi. Mimpi sama mimpi. Kalau lepas tu habis dia tu lah. Tak ada lah boleh gaduh apa. Sebab dia pun kata mimpi, dia pun kata mimpi. Tak pun mimpi dia betul, tak tahu. Dia pun tak boleh kata dia betul. Aku pun berdasarkan mimpi, aku pun berdasarkan mimpi juga. Kadang-kadang kebijaksanaan tu pun penting juga. Dia tak marah, dia tak buat boleh. Itu siap. Habis semua. Aku pun mimpi juga, Tuhan pun semua buat. Dan yang ke-1, yang ke-2, ke-4. Ini ceramah yang pertama Nabi Saleh, yang ke-4 dan yang terakhir. Fastaghfiruh tsumma tubu ilaih. Maka minta ampun oleh kamu akan dia daripada syirik kamu, itu kemudian taubat kamu kepadanya dengan mengerjakan taat. Isi kandungan yang keempat Nabi Saleh ini kepada kaum dia setelah dilantik dia Rasul, suruh kaum dia istighfar dan bertaubat. Mula-mula jadi hamba Tuhan, kemudian kenal diri kamu dibuat lagi pada tanah. Dan bumi yang kamu pijak ini adalah Allah Ta'ala yang buat untuk manusia. Yang ketiga ni, kamu dah kamu tahu kamu ni adalah kamu dijadikan daripada tanah dan bumi ni Allah Ta'ala buat. Sedangkan kamu tak ikut perintah Allah Ta'ala, kamu banyak buat dosa kepadanya, bertaubatlah kepadanya dan mintalah ampun kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi 4 perkara ini yang ceramah yang pertama daripada Nabi Saleh. Daripada jadi hamba Tuhan sampailah terus bertaubat. Step dia lengkap. 4 perkara. Yang pertama yang disebut oleh Nabi Saleh kepada kaum dia. Kita pun boleh juga ambil 4 perkara ini untuk dijadikan bahan ataupun apa-apa kepada anak kita dan sebagainya, ataupun kepada orang yang kita nak bagi panduan kepada mereka.
Jadi istighfar ini, apabila kita nak istighfar kepada Allah, yang pertama sekali kita kena tahu kita salah. Kita kena tahu bahawa kita bersalah dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang rasa bersalah dengan Tuhan, barulah ada istighfar, barulah datang istighfar. Tapi kalau dia rasa dia tak bersalah, dia tak minta ampun pada Tuhan. Sebab apa? Sebab di dalam pemikiran dia kata dia betul, dia tak salah, sedangkan dia ada masalah dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi dia mesti tahu bahawa dia bersalah. Orang yang tidak bertaubat, yang tidak istighfar kepada Tuhan sebab dia rasa dia tidak bersalah, sebab tu dia tak minta ampun, dia tidak bertaubat, dia tak angkat tangan minta, ya Allah ampunkan daripada dosa apa-apa, sebab dia rasa dia tak salah apa-apa. Dalam sejarah pun kita semua dah maklum bahawa Nabi SAW istighfar ini satu hari 700 kali. Rasa bersalah dia kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi Nabi Saleh berkata kepada kaum dia, kepada orang kampung dia, dah lama dah buat kerja tak betul, dah lama dah buat kerja syirik, dah lama dah buat kerja tak ikut perintah Allah, dah lama dah buat kerja-kerja dosa, bertaubatlah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Istighfarlah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Istighfar dengan taubat ini sebahagian daripada ulama tidak bezakan. Istighfar dengan taubat ini sama saja. Setengah ulama membezakan perkataan istighfar dengan taubat. Istighfar adalah minta ampun kepada Tuhan. Kita, ya Allah, aku salah dosa, mungkin tadi lewat sembahyang, contohnya Zuhur tadi lewat. Sudah lewat sembahyang, minta, ya Allah aku salah dosa aku kerana tadi Zuhur dia lewat sembahyang, minta ampun kepada Tuhan sebab lewat sembahyang. Tiba-tiba ada cakap sikit peringat-peringat dengan kawan tadi, ada pono sikit cakap dia, cakap bohong, adalah sikit-sikit nak bagi sedap cakap, tipu sikit. Setan ni pandai, dia nak bagi kita sedap cakap, dia kena bohong pula. Ingat, oh tadi bohong kawan dia, ataupun bohong bini, bohong suami dan sebagainya. Dia minta ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab manusia yang minta ampun, dia sedar tentang salah dia. Kadang-kadang dia sembahyang lewat, dia tak minta ampun sebab dia rasa dia tak salah apa. Kadang-kadang dia ada bohong sikit, kadang-kadang dia ada kata kawan sikit, kadang-kadang macam-macam lah. Kalau perkara dosa, ada tak jujur sikit, ataupun banyak kan, sikit ke banyak, macam-macam. Bohong isteri sikit, bohong isteri banyak, bohong suami sikit, bohong suami banyak, macam-macam. Jadi orang yang disebut dia sedar tentang kesalahan itu dan memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sedar tentang kesalahan-kesalahan yang dia telah buat. Sebab kita ni lagi pada pagi tadi sampai datang lagi ni, kalau kita semak balik ada banyak dosa. Yang paling banyak dosa sembahyang lewat. Sembahyang lewat dan macam-macam. Jadi istighfar ini memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Taubat ini dia undur balik, dia goskan balik, telajak tu dia undur balik. Itu taubat. Dia undur balik, dia tak meneruskan perkara-perkara dosa itu, dia balik ke pangkal jalan. Itu taubat, balik ke pangkal jalan. Istighfar ini dia minta ampun, dia minta ampun kepada Allah. Taubat ini dia kembali ke pangkal jalan. Itu ulama yang membezakan di antara istighfar dan juga taubat kepada Allah.
Jadi Nabi Saleh berkata, "Taklah minta ampun kepada Tuhan, kemudian kamu bertaubat. Lihat mana kamu dah syirik dulu. Hak mana kerja-kerja judi kamu buat ke, kerja-kerja menindas orang ke. Sebab zaman dulu kita pun buat, zaman dulu pun buat juga. Tindas orang-orang yang kuat, menindas orang yang lemah dan sebagainya. Kamu apabila kamu bertaubat, kamu kena patah balik ke pangkal jalan. Jangan syirik lagi, jangan menindas orang lagi dan sebagainya. Kita kalau kita buat macam mana Nabi-Nabi buat, pening juga. Sebab kita tak kata apa-apa. Cuma kalau kita tengok orang tu buat dosa, kita pergi kata juga. Ni hang buat kalau ni tak elok ni dalam Islam ni tak boleh. Orang main judi, kita tahu tak tempat judi. Satu pot orang duk main judi, tapi kat situ kita beritahu. Ada yang nak beritahu kat apa ni, ni main judi ni haram dalam agama lah apa semua. Tak lagi, kita lacak. Sama ada tahu judi itu belayang main kepala kita, ataupun kita marah. Kalau kita buat tugas-tugas macam ni, kalau buat tugas-tugas yang macam ni, tapi tugas-tugas yang macam ni boleh dibuat dengan berjamaah. Kalau buat seorang-seorang memang tidak. Dia kena buat dalam bentuk jamaah. Kalau contohnya di dalam satu kampung ada tempat-tempat main judi, ada tempat-tempat yang maksiat, yang haram dan sebagainya, dia tidak boleh dibiarkan begitu saja. Jadi Nabi Nuh ini dan Nabi Saleh ini disebut secara terang-terang kepada kaum dia, apa yang kesalahan yang kaum dia buat, maka adalah kamu istighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan adalah kamu bertaubat. Ini 4 perkara yang Nabi Saleh sebut di dalam sesi ceramah dia yang pertama. Inna Rabbi qaribun mujib. Bahawa Tuhanku itu amat hampir dengan segala hambanya, lagi memperkenan bagi permintaan mereka itu. Jadi dalam kamu istighfar dan bertaubat kepada Allah, maka Allah Ta'ala akan terima segala permintaan. Jadi Allah Ta'ala ni bila kita dosa banyak mana sekalipun, kita mohon taubat kepada Allah, Allah Ta'ala akan terima. Kita berdoa kepada Allah, kita bertaubat kepada Allah, Allah Ta'ala akan terima. Sama ada Allah Ta'ala nak terima doa kita itu cepat ataupun lambat, sama ada di dunia ataupun di akhirat. Sama ada di dunia ataupun di akhirat. Lebih-lebih lagi kita kena minta hari-hari kepada Allah, masukkan keluargaku dalam syurga, hindarkan keluargaku daripada api neraka. Mungkin Allah Ta'ala memperkenankan ini di akhirat pula. Di dunia hal ini Allah Ta'ala tak kenal. Allah Ta'ala akan memperkenankan mana tiap-tiap hari kita sembahyang, sunat ke, hak wajib ke, minta Allah Ta'ala masukkan dalam syurga, dia kena minta doa bahawa Allah Ta'ala bagi. Kita minta kepada Tuhan dengan suara minta doa pada Allah dengan suara, nada suara yang meminta. Dia nada suara minta ni dia lain. Nada dia baca warta berita lain. Dia setengah orang baca doa ni, dia macam baca warta berita, baca terus ya. Itu bukan nada minta, itu warta berita. Ada setengah orang dia intonasi berlagu-lagu, minta style lagu-lagu, wallahu a'lam. Itu macam-macam tafsiran. Tapi kalau bagi pandangan saya ini, berdoa dengan intonasi meminta, intonasi suara meminta, bukan nada macam baca warta berita, bukan intonasi berlagu-lagu,
dan sebagainya. Tetapi intonasi berdoa ialah macam kita minta. Itu pandangan saya lah tentang memohon doa kepada Allah menggunakan suara meminta. Sebab Nabi pernah buat teguran kepada sebahagian orang yang ada atas kapal. Satu ketika Nabi berlayar, dan di atas kapal itu ada beberapa jemaah yang berdoa dengan suara yang kuat, dengan intonasi yang kuat. Tak apa pakai mikrofon lagi kuat, intonasi yang kuat. Dan Nabi berkata kepada mereka lepas berdoa, Nabi panggil. Nabi kata, keras juga kata-kata Nabi. Nabi kata, Tuhan kamu bukan Tuhan yang bersifat pekak, dan Tuhan kamu bukan bersifat tuli. Tuhan kamu adalah Tuhan yang maha mendengar dan maha melihat. Dan Tuhan kamu lebih dekat dengan kamu daripada orang-orang kamu sendiri. Orang kamu sendiri itu dah dekat dengan kamu lah. Allah Ta'ala lebih dekat lagi. Jadi perlahankan suara kamu ketika memohon doa kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi kita kena mohon doa pada Allah supaya Allah tak doa yang mesti ada adalah ampun dosa lah. Mesti ada dalam doa kita hari-hari ini, ya Allah ampunkanlah dosa aku, walaupun dalam bahasa Melayu ada masalah. Mohon ya Allah ampunkanlah dosa aku, dosa kedua ibu bapaku, dosa guruku, dosa isteriku, anak-anakku. Dia wajib kena ada. Dan lepas tu kaum muslimat pulang dan semua sekali tu. Dan kita mesti juga minta doa pada Tuhan supaya Allah Ta'ala masukkan kita dalam syurga dan jauhkan daripada api neraka Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Allah Ta'ala akan perkenankan kalau dia berdoa secara ikhlas pada Tuhan, Allah Ta'ala akan perkenankan doanya itu di akhirat kelak, iaitu dimasukkan ke dalam syurga. Kerana Allah Ta'ala ini qaribun mujib. Itu Nabi Saleh kata, inna rabbi qarib. Qarib ni makna dekat. Mujib ni Allah Ta'ala bagi. Mujib maknanya Allah Ta'ala memperkenankan doa hambanya. Dalam kadang-kadang sebab tu ulama bagi contoh, kita tanam pokok, dalam Allah Ta'ala tak meluluskan kita punya doa sama ada segera ataupun tangguh. Ini macam kita tanam pokok. Kita tanam pokok pisang dengan pokok durian ataupun pokok kelapa. Pokok pisang ni dia cepat dapat hasil. Pokok durian lambat sikit, 5-6 tahun baru dapat hasil. Jadi dia punya contoh analogi dia berdoa pada Tuhan itu kurang macam itu. Kadang-kadang Allah Ta'ala bagi tak, macam orang tanam pisang tak yang dapat hasil. Tapi kalau tanam durian minta doa 7 tahun pun dapat. Baru buah durian pun dapat hasil 7 tahun 8 tahun dan masa yang panjang. Tapi kalau orang yang tanam pokok pisang ni cepat dapat hasil. Hasil dapat tak dapat. Semuanya sekejap dengan lambat saja. Sama ada Allah Ta'ala bagi di dunia ataupun Allah Ta'ala tangguh bagi di akhirat. Ataupun Allah Ta'ala bagi di dunia tetapi lambat sikit. Sebab tu kadang-kadang, ini pandangan saya sendiri lah, kadang-kadang orang tua-tua yang umur 50, 55 datang masjid. Umur 50 baru datang masjid. Itu kira dia beruntung. Sebab Allah Ta'ala mungkin sedang doa dia umur 50 untuk datang masjid, untuk sembahyang. Dia dah minta doa dan mungkin ayah dia akan minta doa.
Doa daripada ayah dia ni Allah Ta'ala berkenan ketika anak dia umur 50, ayah dia pun tidak. Tak ada nak tengok anak dia bila ayah dia dah meninggal, anak dia umur 50 baru Allah Ta'ala memperkenankan main masjid sayang. Bukan kita nak umur 50 baru nak main sayang. Ketika umur 50, itu bukan isunya. Allah Ta'ala bagi, Allah Ta'ala memperkenankan doa bapa dia tu ketika usia anak dia 50. Kadang-kadang Allah Ta'ala berkenan awal, mungkin 12 tahun, 13 tahun. Tapi kadang-kadang Allah Ta'ala berkenan umur 70 baru nak beres. Allah Ta'ala perkenankan juga, tapi usia yang umur 70. Dia bagus lah. Sebab Allah Ta'ala bagi juga petunjuk, dan Allah Ta'ala memperkenankan juga doa bapa dia itu. Mungkin bapa dia tak dapat tengok mungkin bapa dia tak dapat tengok. Mungkin kita pun salah satu daripada Allah Ta'ala memperkenankan doa ayah-ayah kita dulu, mak-mak kita dulu. Allah Ta'ala ni mak-mak kita, ayah kita berdoa untuk kita menjadi orang yang soleh, orang yang ahli sembahyang, orang yang sebagainya. Dan Allah Ta'ala memperkenankan dalam usia yang berbeza-beza. Ada sejak awal, sejak tua, sejak macam-macam. Tetapi Allah Ta'ala tetap memperkenankan juga. Tapi kalau tak berdoa langsung, ada orang tak berdoa, mana Allah Ta'ala tak bagi, baik tak minta. Dia tidak berdoa. Orang yang tak mengaji, dia memang tak berdoa. Dia siang malam pergi kerja balik sembahyang, tidak nak berdoa. Orang yang tak sembahyang, dia mana dia nak berdoa? Orang yang sembahyang, dia berdoa, angkat tangan dan sebagainya, berdoa. Lebih-lebih lagi kita berdoa selepas sembahyang sunat, khusus untuk apa yang kita nak minta. Minta anak menjadi anak soleh, minta apa dan sebagainya. Sebab kalau Tok Imam ni, Tok Imam berdoa hal lain, hak kita nak khusus untuk apa yang masalah dalam keluarga kita. Masalah dalam keluarga kita, itulah perlu kita berdoa. Masalah yang berlaku dalam keluarga kita, inna rabbi qaribun mujib, Allah Ta'ala itu dekat dan Allah Ta'ala itu akan memperkenankan. Tapi tempoh masanya dalam ilmu Tuhan, bukan kita. Ini Nabi Nuh tutup sesi ceramah dia dengan inna rabbi qaribun mujib, Tuhanku itu amat sampai dengan segala hambanya, lagi memperkenan segala permintaan mereka itu. Jadi kita kena banyak-banyak minta berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan apa masalah yang berlaku dalam keluarga kita, kita mohon pada Allah. Tapi bukan kita mohon yang ini itu Allah Ta'ala nak bagi, tidak. Tapi ikut masa-masa yang berlaku ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Qalu ya salih wallahu ta'ala a'lam. Al-Fatihah. اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين والآخرين وسلم رضي الله تبارك وتعالى عن سادتنا أصحاب سيدنا رسول الله أجمعين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه والحمد لله رب العالمين.